manusia paling bagus? Jawab Nabi SAW. Kenapa Nabi cakap akhlak? Sebab tuan-tuan, cuba kita tengok kita balik. Kita ni tuan-tuan, ada di kalangan kita ini manusia-manusia yang nampak macam bagus tapi bajet bagus, macam bagus, rasa diri tu bagus. Kata hukama, orang-orang alim kata apa? Rasa diri bagus akan membuatkan kita semakin tak bagus. Rasa diri tu dah bagus akan membuatkan kita semakin tak bagus. Kita dengan penceramah, barangkali penceramah tu lebih muda dari kita. Alah, muda mau sembang. Aku sudah lama, aku makan garam dulu, itu sebab aku darah tinggi. Bila dalam diri, dalam hati ada rasa kita lagi bagus, itulah petanda orang tak bagus. Betul lah sabda Nabi, orang paling bagus, paling baik akhlaknya. Kita tak payah nak sembang emas, tak payah nak tunjuk kita ni hebat lah tuan-tuan. Pasal kita masing-masing ada lemah masing-masing. Ada orang, dia adalah pekerja yang baik tapi anak yang jahat. Ada orang anak yang soleh, anak yang baik tetapi menantu yang menyakitkan hati mak mertua ada. Dengan mak bapak sendiri dia layan baik, mak mertua, bapak mertua dia buat lebih kurang pasal bukan mak bapak dia pun. Ada orang anak yang baik, pekerja yang malas. Ada orang pekerja yang baik, anak yang baik, jemaah yang paling belakang sekali, takkan nampak datang masjid. Semayanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan atau kamu disembahyangkan di hadapan imam. Saya dengan wirid tadi baca tadi, bagus juga peringatan ni. Kan? Itulah tuan-tuan. Nabi kata apa? Paling bagus akhlak. Sahabat Rasulullah SAW tanya lagi, ya Rasulullah, ayyul mu'min akyas? Kalau tadi mukmin yang paling bagus, sekarang mukmin paling cerdik. Bagus akhlaknya, cerdik siapa? Jawab Nabi SAW, aksaruhum lil mauti dzikra. Mukmin, orang beriman paling bagus adalah yang paling banyak ingat kepada mati. Banyak ingat kepada mati. Tuan-tuan tahu, ingat kepada mati inilah membezakan antara kita orang beriman dengan orang-orang Yahudi. Tak percaya tuan-tuan, tengok dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Ta'ala rakamkan, Allah berfirman, qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, katakanlah, wahai orang-orang Yahudi yang mengaku bahawa kamu ni Allah sayangkan kamu. Kan pokok Yahudi ni kata mereka ini bangsa yang dicintai Allah. Kalau betul kamu ini bangsa yang aku cinta, mintalah kematian, bercita-citalah untuk mati. Kenapa Allah cakap macam tu? Pasal Allah nak perli, Allah nak sindir pokok Yahudi. Kenapa dengan Yahudi? Yahudi benci mati. Sebut pasal mati dia tak minat. Dia tak minat nak ambil pot lah tentang kematian ni. Bagi dia ini cerita pasal mati memang tak maju lah. Dia cerita dosa, pahala, syurga, neraka, bila mau maju? Mati. Hari-hari sebut pasal mati. Salah. Ingat pada mati menghidupkan hati. Orang yang ingat kepada mati sebenarnya dia tengah menghidupkan hati dia. Bukankah dengan ingat kepada mati, hati kita akan hidup? Orang yang hatinya mati tak pernah langsung ambil tahu tentang kematian. Sebab itu satu ketika sahabat-sahabat Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi satu ketika pernah cerita kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ada seorang kawan kami ni bagus, sembahyangnya bagus, puasanya bagus, ibadatnya bagus, segala amal soleh semua dia buat. Bagus dia, perangainya baik. Lalu dalam banyak-banyak tu, di celah-celah tu Nabi tanya, baik nanti, sahabat kamu tu tentang kematian macam mana? Dia pernah ada bersembang-sembang dengan kamu tu, dia ada cakap pasal mati, dia ada sebut-sebut pasal kematian, ada tak? Lalu sahabat-sahabat Nabi kata, yang tu kami tak pernah dengar lah pula. Yang lain-lain okey, semayangnya, puasanya, semua bagus. Tapi bab mati ni kami tak tahulah, tak pernah dengar lah pula dia sembang, disebut pasal mati. Kan macam kita lah,
Ada di kalangan kita kan, kadang-kadang orang datang minta sedekah, orang datang minta bantuan. Jadi kita pun antara bagi, tak bagi, nak bagi ke tak bagi, isteri cakap bang bagilah. Inilah yang jadi pencen kubur kita nanti. Walau kita dah mati, pahala mengalir. Tengok isteri yang solehah sebut pasal mati. Bagus tu, pasal apa jua dalam hidup tu, mati tu jadi mindset dia. Kan bang, jangan buat benda tu bang, kan nanti bila mati nak jawab apa nanti. Nampak? Apa pun sebut mati dulu. Jangan buat benda ni, kan nanti bila kita mati, bila kita mati, rupanya orang beriman ni, benda mati tu memang mainan mulut dia. Satu mindset dalam hidup dia, sentiasa dia tu ingat. Lalu sahabat yang tadi ni, sahabat kata, ya Rasulullah, sahabat kami ni pasal mati tak pernah dengar pula. Lalu Nabi SAW kata Nabi, sesungguhnya kawan kamu tu tidak ada kebaikan baginya. Maknanya bagus macam mana ibadat dia, tapi kalau dalam soal kematian dia tak pernah lebih berat. Maknanya tidak ada, dia tidak ada di sana, dia tidak ada kebaikan bagi dia. Orang itu tak berapa nak bagus sangat. Sebab itu tuan-tuan, disebut zikrul maut. Zikrul maut. Satu nasyid dulu dia pernah kata apa? Antara penawar bagi hati, antara penawar bagi hati apa dia? Penawar hati, ingatkan Allah, bacalah Al-Quran, ingatkan mati. Dia kata apa? Penawar hati, ingatkan Allah, bacalah Al-Quran, ingatkan mati. Dapatkan yang original. Masalah contohnya tidak lama. Apa yang dirahmati Allah? Itu sebab kalau kita tengok, bila Nabi kata orang yang paling cerdik adalah orang yang paling banyak ingat mati. Kalau kita tengok apa kaitan cerdik tu ingat mati, rupa-rupanya baik. Tuan-tuan cuba tengok. Kalaulah malam ini tuan-tuan, kita masing-masing semua kita tahu bahawa kita akan mati jam 12 tengah malam ni. Agak-agaknya tuan-tuan, kita akan berada di mana sekarang? Di mana kita sekarang dan buat apa sekarang? Saya kira kita mungkin tak duduk di sini dah. Semua pakai tiket pergi ke Mekah dah. Masing-masing semua nak meninggal di Mekah masing-masing semua. Ataupun kita masing-masing akan bertungkus lumus, kita akan sembahyang taubat, kita akan sembahyang, kita akan beristighfar, minta ampun pada Allah, jumpa balik orang-orang yang kita pernah hutang, jumpa orang tua kita, minta ampun. Kalau dah meninggal pun kita berdoa, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah. Tuan-tuan boleh bayangkan kalau orang yang setiap masa diingat dia akan mati hari ini, apa dia buat? Bukankah itu orang cerdik? Bila dia ingat hari-hari, setiap masa tu dia ingat bahawa mungkin hari ini hari terakhir aku. Ya Allah tuan-tuan, dialah orang yang paling cerdik dan dia akan buat persiapan setiap masa. Sahabat saya pernah cerita, antara sahabat saya yang pernah bertugas dekat penjara, salah satu daripada peristiwa yang menyayat hati dia, tiap kali bila ada tahanan ataupun banduan yang akan dihukum gantung. Tuan-tuan tahu antara banduan-banduan yang akan dihukum gantung ni, mereka ni semua apabila naik saja nama bahawa ini antara senarai nama-nama orang yang akan dihukum gantung. Pada waktu itu tuan-tuan, lembut lemah lutut masing-masing. Jalan pun orang nak kena apa-apa, orang nak kena pimpin dia. Makan ni nak order apa order, seupayanya mereka akan cari makanan yang dia nak. Tapi sayangnya kata sahabat saya, makanan paling sedap dalam dunia pun ditawarkan pada dia waktu tu tak dapat nak memberhentikan ajal dia. Dan pada waktu itu tak dapat nak buatkan dia rasa tenang untuk dia nak hadapi kematian tu. Tak selera nak makan, duduk pun tak tenang, tak tidur malam, malam tak tidur, malam tak boleh tidur. Diberikan pada mereka Quran, sepanjang malam mereka baca Quran, sepanjang malam mereka semayang, tak tidur langsung sampai bengkak mata. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau setiap daripada kita merasakan bahawa kita akan mati malam ni? Mungkin barangkali kita pun jadi sebahagian daripada perangai macam orang banduan tahanan akhir. Kita akan rasa tak cukup dengan amalan yang kita buat. Malah apa yang kita dah buat selama ini pun mungkin Allah Ta'ala tak terima, atau mungkin disaluti dengan riak, disaluti dengan ta'ajub, disaluti dengan sombong, disaluti dengan niat nak tunjuk ke orang, macam-macam tuan-tuan. Tapi lebih menyayang hati sahabat saya yang bertugas untuk bagi tazkirah pada orang yang banduan akhir ni adalah
ada di kalangan mereka setelah dihukum gantung, selesai saja nangis sahabat saya, mengalir air mata dia, kerana dia melihat ada di kalangan banua-banua akhir ni yang matinya mereka itu dalam keadaan tersenyum. Senyum kadang sahabat saya kata bukan senyum biasa-biasa, kadang-kadang terserlah gigi dia, terlalu lebar senyum. Sebab normally kebiasaan orang yang dihukum gantung, lidah akan terjeling kerana dia tercekik situ, patah tengkuk dia tu. Tetapi subhanallah, sahabat saya kata nangis ni, rasa ni hati ni syahdu melihat orang-orang yang meninggal dunia, tapi wajah dia tu nampak, kita boleh baca tuan-tuan, walau dia tak lebar senyuman dia pun, sedikit pun kita nampak dia tersenyum. Kata sahabat saya, mungkin hidup dia dulu memang jahat, hidup dia dulu memang berlaku zalim, tetapi di hujung-hujung umur dia tahu bila dia nak mati. Dia tahu bila dia akan mati, maka dia pun buat amal soleh, dia pun bertaubat, diberikan peluang untuk telefon keluarga balik, keluarga pun datang, mak dia ampunkan dia, orang tua dia ampunkan dia, kawan-kawan yang pernah dia zalimi pun maafkan dia, hutang pun semua dilangsaikan, maka dia mati, dia pergi dalam keadaan yang tenang. Berbanding kita yang macam bagus, yang kita rasa macam kita sudah bagus, kita belum tahu episod akhir hidup kita ini berakhir dengan apa, kita belum tahu. Kita belum tahu tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, bila sebut tentang soal kematian ini, kita belum tahu lagi kita di mana. Kita belum tahu kita di mana. Sebab itu kalau kita lihat para ahli ulama, kalau berkaitan tentang mati ini, mereka cukup takut. Antaranya Syekh Imam Al-Mawardi. Syekh Imam Al-Mawardi ni antara ulama yang, ya Allah, amat-amat zuhud sekali. Dia pernah satu ketika, dia pernah berpesan kepada anak-anak murid dia. Apa kata dia? Nanti waktu aku diambang maut, di waktu aku sakaratul maut nanti, kalaulah aku pegang tangan salah seorang daripada kamu, cara aku pegang tu dalam keadaan yang terlalu kuat aku pegang ni, maka tolonglah segala kitab-kitab aku yang aku karang selama ni, tolong jangan bawa ke dalam masyarakat, tolong jangan sebarkan kitab aku, kerana mungkin aku tidak ikhlas, menyebabkan aku mati dalam keadaan tersiksa, aku dalam keadaan genggam tangan kamu kuat-kuat. Tetapi kalaulah aku mati, ataupun aku waktu nazak tu nanti, aku pegang tangan kamu, ataupun kamu pegang tangan aku dalam keadaan yang tenang, maka sebarkanlah kitab-kitab aku dalam masyarakat, kerana mungkin Allah redha dengan aku. Kata anak murid Imam Al-Mawardi, sewaktu guru kami meninggal dunia, waktu dia nazak time tu, apa yang berlaku ialah guru kami dalam keadaan tenang saja, malah nampak kelihatan raut wajahnya seolah-olah tersenyum, membuatkan kami kitab-kitabnya itu kami bawa ke dalam masyarakat sampailah ke hari ini. Tuan-tuan nampak tak? Orang-orang beriman ni, bila dia buat satu perkara tu dari hati, ingat mati, sampai mati. Ya Allah tuan-tuan, patutlah kitab-kitab orang-orang dulu-dulu, kalau tuan-tuan baca karangan ulama dulu-dulu, kadang kalau kita baca tulisan dia boleh mengalir air mata kita, pasal dia tulis tu dari hati dia. Dia tulis tu memang kerana dia mengharapkan Allah Ta'ala redha terhadap dia. Imam Al-Mawardi tu tak cerita tentang Syekh Ibn Rajab lagi. Syekh Ibn Rajab mati dalam keadaan jari dia duduk macam ni, jari dia macam ni tuan-tuan. Waktu dia meninggal dunia, jari dia macam ni. Berapa ramai orang tentu waktu nak mandikan jenazah, dia kena betulkan balik jari dia. Kenapa jari dia mati dalam keadaan macam ni? Rupanya memang dia lazim dengan zikir Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar, sampai di hayat akhir dia pun jari macam sampai orang kena betulkan balik. Allah, itu orang-orang soleh ketika menghadapi saat kematian. Maka oleh sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tengok juga bagaimana kita nak menempuh alam barzakh kita ini, kalau kita nak betul-betul menghadapi alam barzakh ini dalam keadaan yang selamat, tenang, aman, bahagia, kita rujuklah antara pesanan Al-Quran, rujuklah pesanan Nabi Muhammad SAW. Antara lain Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, kan? Ini malam Jumaat, kita hari Jumaat,
afdal kita baca. Allah Ta'ala berfirman ayat akhir, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahu azim. Allah berfirman, barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan aku, maka persiapkanlah dengan amalan salihah, amal yang saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sama sekali kamu mensyirikkan aku, jangan sama sekali kamu mempersekutukan aku. Itulah tuan-tuan. Sebab kadang-kadang ada orang dia main-main dalam soal ni. Ada orang dia kata, tak apa lah Ustaz, kalau kita kena bakar dalam neraka macam mana sekalipun, akhirnya nanti kita masuk syurga. Kena bakar, kita masuk syurga juga. Bunyi macam barbecue saja kan. Bakar masuk syurga balik. Tentu yang dirahmati Allah, untuk makluman semua warga Sungai Lambaru semua, saya nak beritahu malam ni terang-terang ya. Ingat, orang-orang yang pernah dibakar dalam neraka, na'udzubillah, orang-orang yang pernah dibakar di dalam neraka, sebelum dia dimasukkan ke dalam syurga, kerana barangkali dia mendapat syafaat atau mungkin dia mendapat pengampunan Allah, di hujungnya nanti selagi dia tak syirikkan Allah, dia akan dapat pengampunan. Maka dia akan dibasuh, dimandikan dulu sebelum dimasuk ke dalam syurga. Tapi sebelum dia dimasukkan ke dalam syurga, dahinya akan dicop dulu dengan tulisan Jahannamiyun, bekas tahanan Jahannam. Baru masuk dalam syurga dalam keadaan tertera tulisan tersebut. Tak malu kita. Ya memang jadi ahli syurga lepas tu, tapi kemana-mana kita pergi, tulisan tersebut jelas terpampang kemana saja pergi. Sesama ahli syurga takkan tutup satu sama lain, tetapi kita akan sendiri terasa malu apabila mereka melihat dahi kita ada tulisan tersebut. Banduan atas muka dunia ini, setelah dia dibebaskan, tak ada lagi nombor, tak ada lagi nombor-nombor banduan tu, tak ada dah. Orang tak kenal, kita tak boleh cam siapa di kalangan kita banduan, bekas tahanan kita tak tahu. Tapi dalam syurga nanti, siapa yang pernah dibakar nanti tertera tulisan tersebut. Bukan nak main-main lagi ke soal neraka. Ada orang dia kata, tak apa Ustaz, kita buat maksiat ni jahat, buatlah maksiat banyak-banyak, buat jahat, semua-semua buat jahat, nanti malaikat dia gerak, dia pusing kita mau campak dalam neraka, terlajak masuk syurga. Apa dia ingat malaikat tu lontar cakra apa? Malaikat lontar cakra punya orang. Ada tuan-tuan, malaikat la ya'sunallah. Malaikat ini makhluk yang tak akan ingkar perintah Allah. Dia buat memang perfect, dia buat cantik kerja yang dia buat. Masing-masing buat kerja dengan paling bagus. Tak ada soal nak main-main lagi dah. Ini orang yang main-main ni adalah orang yang sebenarnya hati itu jauh daripada Allah Ta'ala. Yang paling takut istidraj. Orang yang Allah Ta'ala bagi dia hidup tu senang, supaya Allah Ta'ala senang nak jauhkan dia sikit. Jauh. Pergi jauh. Tak nak aku tengok muka kau. Allah bagi dia senang supaya dia lagi jauh daripada Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman, Allah bagi kepayahan dalam hidup dia. Allah Ta'ala bagi kesusahan dalam hidup dia, supaya tiap kali dia susah, Allah dia sebut. Tiap kali bila dia payah, hasbunallah. Mari dekat saya, mari dekat. Allah panggil kita dekat dengan dia. Allah sayang kat kita, Allah panggil dekat dengan kita dengan cara Allah bagi ujian kepada kita. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang mati dalam keadaan mulia ni tuan-tuan. Kalau kita tengok banyak yang disebut dalam hadis-hadis Nabi, dalam Quran pun banyak. Antara yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana orang beriman yang mati, orang beriman meninggal dunia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tengok ya, orang beriman bila dia meninggal dunia, nak tahu kita ini kelak di mana, syurga atau neraka, cara malaikat datang tu pun kita dah beritahu dah. Cara malaikat datang tu kita dah boleh agak dah kita tu di mana, dah boleh baca tempat kita nanti di mana. Sebab itu dinukilkan, pernah diceritakan bahawa Ibnu Abbas satu ketika menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nabi Ibrahim satu ketika pernah sembang-sembang dengan malaikat maut. Nabi Ibrahim alaihissalam berpeluang untuk sembang-sembang dengan malaikat maut. Waktu sembang-sembang dengan malaikat maut itu, kata Nabi Ibrahim, wahai malaikat Allah, kalaulah kamu ni datang menjemput nyawa orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, bagaimana rupa kamu? Malaikat maut kata, kamu takkan sanggup tengok muka aku, kamu takkan mampu tengok. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, insya-Allah aku boleh, tunjukkan dulu. Kata malaikat maut, wahai Nabi Allah, berpaling ke arah sana dulu, nanti kamu tengok. Nabi Ibrahim berpaling ke arah lain sekejap. Malaikat maut tukar wajah dia. Belum Nabi Ibrahim tengok saja, Nabi Ibrahim sudah bau satu bau yang amat busuk. Amat busuk, amat pedih hidung kalau nak bau. Tengok saja, bila Nabi Ibrahim tengok dengan matanya sendiri, ya Allah, wajahnya hitam, hidungnya keluar api, mata merah bulat menyala-nyala, wajahnya itu amat mengerikan. Sampai Nabi Ibrahim pingsan. Nabi pingsan. Tengok wajah malaikat maut yang nak cabut nyawa orang jahat, pingsan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedar saja daripada pingsan, malaikat maut dalam keadaan wajah asal dia balik. Kata Nabi Ibrahim, kalaulah orang yang mati itu orang yang jahat, sebelum dia kena seksa, tengok muka kamu dah terseksa. Tengok muka pun boleh mati. Macam mana tuan? Kalau wajah kamu untuk ambil nyawa orang baik pula macam mana? Kata malaikat maut, kalau orang baik yang aku datang nak jemput nyawa dia, begini wajah aku, wangi, putih, gebu, cantik wajah dia tuan-tuan. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, tengok wajah kamu seolah-olah terasa bagaikan nikmat syurga. Tengok saja wajah malaikat maut. Patutlah tuan-tuan, orang yang meninggal itu senyum. Patutlah senyum. Asal dia dah nampak dah wajah yang datang nak jemput nyawa, dia tersenyum. Apa kata Nabi SAW ketika mana orang beriman bila nyawanya dicabut? Apa yang dipanggil, yang diserukan kepada dia dalam hadis riwayat Imam Ahmad? Kata Nabi, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Kata Nabi, malaikat tu dia akan sebut, dia kata apa? Wahai jiwa yang baik, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ke arah pengampunan Allah dan keredaan Allah. Disebut dalam ayat Quran kita baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, manjanya Allah panggil kita, wahai jiwa yang tenang, pulanglah ke hadrat Tuhanmu dalam keadaan kamu redha pada Allah, Allah redha kepada kamu. Tuan-tuan tahu, orang beriman ni sabda Nabi SAW, orang beriman bila dia meninggal dunia, dia tu sendiri minta supaya tolong cepatkan aku punya pengembumian aku ni, tolong cepat sikit, tolong sebab aku dah tak sabar. Aku ni dah tak sabar nak rasa nikmat syurga tu, aku tak sabar, tolong cepat sikit. Dia tak sabar tuan-tuan, bayangkan. Kita pula kadang buat lambat. Al-Fatihah 7 langkah, Fatihah. Kubur jauh, Fatihah. Kalau bawa van pula, berhenti jap, Fatihah. Dia dalam tu dah tak nak tunggu, dah cepat lah, aku nak surga ni. Rupanya patutlah perlu disegerakan jenazah tu. Anak London, anak New York semua masa hidup dulu cium kuat-kuat, dah meninggal baru kelar kabut nak balik. Masa hidup tak pernah balik, telefon saja, itu pun sekejap cakap. Allah, tuan-tuan, orang baik dia cepat nakkan kematian tu, dia nakkan dikebumikan sebab dia tak sabar. Tapi kalau orang yang jahat tu, bila dia mati, dia kata apa, celaka lah,
Janganlah bawa lagi, tolonglah, tolong. Dia minta supaya dia jangan dibawa lagi sebab dia tahu dia akan disiksa di sana. Sebab itu bila orang beriman dia meninggal dunia, antara tanda-tanda dia apa? Ada tiga tanda-tanda orang yang husnul khatimah, orang yang mati dalam keadaan mulia, dalam keadaan yang baik. Apa tandanya? Ada tiga. Yang pertamanya, orang yang mati dalam keadaan baik. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Kata Nabi, orang yang beriman bila dia mati, orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, bila dia mati, dia menyebut kalimah la ilaha illallah, bukan asyhadu. Ni kita kadang ajarkan orang yang nak meninggal tu kita asyhadu lagi. Asyhadu alla meninggal. Ini kan asyhadu. Ajar tu la ilaha illallah, yang tu la ilaha illallah. Tuan-tuan pernah tak terfikir, bukankah dia tu dulu masa dia hidup dia pun sebut la ilaha illallah? Apa hal pula nak kena ajar? Baik, ini cerita dia. Tuan-tuan tahu tak, bila orang meninggal, bila orang diambang maut, sakarat maksudnya mabuk. Sakaratul maut, mabuk maut. Apa makna mabuk? Bila mabuk, orang tu dia tak boleh fikir rasional lah. Dia tak boleh fikir macam orang yang waras fikir. Tak boleh. Sebab apa? Sebab time tu, kalau orang tu orang yang jahat, matinya waktu dia sakaratul maut, orang tu orang jahat, tentu apa jadi? Malaikat mengutuk dia tau. Malaikat kan kutuk dia. Tuan-tuan boleh bayang tak, kalau kita manusia, sesama manusia ni, kutuk depan-depan, benar tak kita? Maaf, ni contoh. Bodoh, pak sekolah, muka tak handsome, buruk punya muka, kau tak guna, kau tak patut hidup, kau patut mati. Baik, itu manusia cakap. Nak mati, malaikat kutuk. Kau manusia paling bodoh sekali, kau manusia paling kianat pada Tuhan, kau zalim, kau jahat, kau bapa yang tak bertanggungjawab, kau mak yang tak pernah ambil tahu pasal anak-anak, kau abang yang tak pernah ambil tahu pasal adik perempuan kau, kau perempuan yang tak bertanggungjawab, kau tak jaga aurat kau. Boleh nak sebut la ilaha illallah kan tu? Nak sebut macam mana? Ni duk isi kat telinga ni. Malaikat tu kutuk. Malaikat hal dia lah syaitan. Datang muka mak. Nah, nanti dah di mana? Kau ingat tak, kau suka kan minum air ni kan? Kau haus kan? Ha? Sian kau ya? Baiklah. Kau cakap macam ni je. Kau sayang mak tak? Kau sembah dia mak. Ha? Mak ni mak kau sembah dia mak. Padahal tu syaitan. Pada waktu itulah kita sangat-sangat perlukan orang ajar kat kita ni. Pasal dalam kebisingan waktu tu, yang kita harap adalah orang datang kat kita, la ilaha illallah, tu ajarkan pada kita. Dan orang yang boleh sebut tu adalah orang yang mati dalam keadaan mulia. Tuan-tuan cuba tengok, ada seorang ulama namanya Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi. Seorang ulama Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi. Seorang ulama ni tuan-tuan, masa dia nak meninggal dunia, anak-anak murid dia yang ada dalam majlis tu menangis tuan-tuan. Pakat menangis belakang time tu. Pasal apa? Syekh Al-Junaid ni masa dia nak meninggal, la ilaha illallah, dia yang baca Quran. Dia sendiri, bukan orang bacakan Quran kat dia. Dia sendiri baca Quran. Lah sekali sampai dia pun orang nak meninggal kan, nafas tak cukup. Bila nafas tak cukup, baca pun tajwid pun tak berapa nak kena lah. Dia berhenti baca Quran, dia zikir. Pasal Quran dah tak boleh nak baca banyak, tak boleh baca sangat dah. Zikir lah, Allah. Menangis semua anak murid dia. Ada yang kata, wahai Tuan Syekh, Tuan Guru, maaflah, bukankah Tuan Syekh dalam keadaan tenang sekarang ni? Tak apalah, bertenang-tenanglah, biarlah kami yang baca ayat Quran ni. Apa kata dia? Kalau kamu yang baca Quran, itu amalan kamu. Amalan aku bagaimana? Apa aku nak jawab depan Allah?
Aku nak supaya kitab amalanku nanti akan ditutup sekejap lagi ni. Aku nak supaya kitab buku amalanku ditutup dengan Quran. Penutup hidup aku ni happy ending. Ending tu dengan Quran. Aku nak, oh ya Allah. Sebab tu tuan-tuan, orang kalau hidupnya beriman, matinya nanti sebut kalimah Allah. Hari-hari sebut kalimah Allah, mati pun terkeluar kalimah Allah. Macam lori yang bawa pasir lah. Hari-hari bawa pasir. Sekali kalau terbalik keluar pasir. Pasal hari-hari bawa. Begitulah orang yang hari-hari zikir. Macam mana dia termelantah sekalipun, dia rentak nyawa dia sekalipun, Allah dulu yang disebut. Mudah-mudahan kita lah di kalangan orang macam tu tuan-tuan ya. Sebab bila orang nak meninggal ni, tuan-tuan tahu, di saat nak meninggal pula kadang-kadang kita boleh kenal siapa dia. Orang kalau nak meninggal ni tuan-tuan, waktu dia nak meninggal tu boleh nampak gambaran masa dia hidup dulu macam mana. Orang yang nak meninggal tu, ada orang nak meninggal tu tuan-tuan, mata dah putih dah, nyawa nak nampak tu naik turun dah. Tentu tak boleh buat apa lah. Anak datang semua tak kenal lah. Tak kenal lah tentu. Sekali datang satu orang beritahu tanah depan tu kerajaan nak beli. Dia pun tanah mana. Nampak sangatlah masa dia hidup dulu. Yang tu yang dipikir. Patutlah masa mati pun yang tu dia fikir. Tak pelik betul, saya tak pelik. Itu cerita dia. Itu tak cerita anak-anak lagi. Ada kadang-kadang pula anak bapak ni tak tutup mata lagi, duduk gaduh dan berebut dah pasal harta. Tuan-tuan tahu tak, anak-anak tu pun kadang-kadang harta yang masing-masing ada pun makan tak habis. Makan pun tak habis dah. Berebut tanah ni, tanah pun kecil dia cukup untuk 3 pasu pun. Tapi dia punya berebut tu, ya Allah, kesian. Ini kesian cerita tuan-tuan. Yang pertama, orang mati dalam keadaan baik, mulia. Yang pertama ialah dia menyebut kalimah La ilaha illallah. Yang kedua, orang yang mati dalam keadaan yang mulia, berpeluh dahi dia. Dahi dia berpeluh. Dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi, kata Nabi, Al-mu'min yamutu bi'araqil jabin, kata Nabi. Orang beriman bila dia meninggal dunia berpeluh pada dahinya. Hadis ni bertaraf hadis hasan ya. Berpeluh dahi dia. Kata ulama, sebab apa orang baik ni mati berpeluh dahi dia? Pasal apa? Pasal apa mati berpeluh dahi dia? Tuan-tuan, ada seorang ulama tu dekat Kedah, masa dia meninggal dunia, wad dia tu, dia punya apa ni, bilik rawatan dia tu, ada aircon. Anak murid dia penuh ramai. Masa dia nak, anak murid pun masing-masing dah pakai WhatsApp dah, kata nampak tubuh kita ni macam dah tenat dah, ramai. Bila ramai, aircon tu tak rasa tuan-tuan kan? Aircon ada, tapi apa yang berlaku ni berpeluh dahi tuan guru tuan-tuan. Tapi kita kata, ada orang kata barangkali mungkin dia meninggal dalam keadaan panas kot. Sekarang ni musim panas. Panas tak panas tu cerita lain. Dalam aircon sekalipun dia berpeluh. Sebab apa berpeluh? Ulama kata ada 2 sebab. 2 sebab orang beriman mati dalam keadaan berpeluh. Sebab apa? Berpeluh pada dahinya. Yang pertama kerana dia malu dengan Allah. Dia malu dengan Allah. Kenapa malu? Dia malu sebab Allah terlalu baik dengan dia. Waktu dia mati baru dia nampak. Dia nampak, ya Allah, nak ikutkan amalan aku tak banyak mana pun, tapi Allah bagi syurga kat aku. Seronok sangat sampai malu, sampai berpeluh. Yang keduanya, kenapa berpeluh? Kerana dia menanggung kepayahan nak mati. Menanggung kepayahan nak mati. Maknanya mati tu sakit, tapi sakit-sakit pun orang beriman sekadar berpeluh di dahi dia sakit yang dia rasa. Sedangkan orang kalau jahat, kita cuba tengoklah, kadang-kadang mati mata terbeliak, mulut tengah kadang-kadang. Itu macam-macam keadaan itu. Itu sebab itu yang kedua berpeluh dahinya. Yang ketiganya, orang yang mati husnul khatimah. Yang ketiga ialah dia mati dalam keadaan melakukan amalan soleh. Mati dalam keadaan buat benda baik. Saya kira kita pun selalu buat tuan-tuan kan, tengok, dengar
ataupun dapat berita kan daripada kawan-kawan ke, tengok dalam YouTube ke, ataupun dapat video WhatsApp ke. Kan hari tu saya ingat 2 tahun lepas ke apa, di masjid ke atau di surau di Bandar Baru Bangi tu kan, seorang Bilal kan meninggal dalam keadaan sujud. Tengah sujud tak bangun-bangun, tahu-tahu rupanya dia dah meninggal dalam sujud. Itu kata ulama termasuk apa ni, Nabi SAW juga kata Nabi itu adalah tanda-tanda orang yang mendapat husnul khatimah. Mati itu dalam keadaan tengah buat amalan soleh, tengah sujud. Ada orang ni saya dapat video tengah semayang, dia masuk lambat. Tadi ada CCTV rakam kan, ya Allahu Akbar, sekejap yang bang jatuh. Habis orang ni semayang, yang orang sebelah dia pun macam saya ingat dia buat pun. Lepas habis semayang barulah sedar ada pegang nadi semua, dah meninggal dalam semayang, meninggal dalam sujud. Baru-baru ni saya dapat WhatsApp seorang ulama di Syria mati dalam keadaan jari dia, kan? Dia meninggal dalam keadaan jari dia last umur dia, hayat dia last akhir dengan baca Quran. Baca Quran pula jari dia pada surah Ali Imran ayat 133. Ayat situ, jari dia akhir kat situ. Satu dah meninggal dalam keadaan baca Quran, jari pula dekat ayat Ali Imran ayat 133 tu. Cuba tengok ayat tu cakap apa. Maha kuasa Allah lah tuan-tuan. Hebatlah orang beriman kan. Hidup dia bila buat amal soleh, tu mana sekalipun tu mati perginya itu dalam keadaan beramal soleh. Itu sebab bila orang beriman dimasukkan saja ke dalam yang lahat, masuk saja dalam lahat, kata Nabi SAW, kata baginda Nabi, orang yang berada di dalam yang lahat malam ini adalah malam Jumaat. Malam esok mungkin malam pertama kita di alam kubur. Masing-masing kita belum tahu bila kita akan mati kan, kita belum tahu. Mungkin yang cakap pergi dulu, mungkin yang dengar pergi dulu. Ziarah orang yang sakit, yang ziarah mati dulu, yang sakit sihat lepas tu. Hidup ni memang begitu tuan-tuan. Macam naik bas, ada orang naik awal turun lambat, ada orang naik lambat turun awal. Ada orang dah lama hidup tak mati-mati lagi, ada orang baru lahir semalam esok mati. Kan itu kan hidup, tak tahu bila kita nak mati. Yang penting syaitan cukup pandai, dia membisikkan bahawa kematian kita masih jauh. Takkan kau mati esok, selalu makan vitamin. Takkan kau mati, ya agak lah. Betul tuan-tuan. Dia membisikkan bahawa kematian kita masih jauh. Sebab itu dia bisikkan kita supaya apa? Tangguhkan amalan. Rasa macam nak tutup aurat lah, sabarlah. Bagi perangai tu baik dulu. Engkau pun perangai jenis peluk Korea, kau nak pakai tudung, tak payahlah. Nanti-nanti dulu, biar perangai tu baik, baru pakai tudung. Belum baik, tinggal dulu. Sempat pakai tudung? Tak sempat. Kau nak sedekah? Tak payahlah. Kau kalau takat sedekah RM1, tak payahlah, buat malu ke. Kau tunggu bagi duit kau banyak, baru kau bagi. Kurang bila kau masuk dalam tabung masjid ni, kau bagi nak 100. Oh okey. Ini kau masuk RM1, kau buat malu lah. Tak payahlah, tunggu dulu. Belum sempat tunggu 100, meninggal. Siapa boleh jamin dia boleh hidup sampai tengah malam ni? Ada berapa? Bagi. Kita belum tahu tuan-tuan. Saya tak tahu apa nak bagi ustaz kunci kereta. Bagi. Buat kain jenazah tuan-tuan. Oh tuan-tuan. Itu yang Nabi SAW kata apa? Masa di alam barzakh tu nanti, jenazah tu waktu dia dikebumikan saja, dikebumikan saja. Orang dulu kata apa? 7 langkah kan? 7 langkah orang terakhir balik itu barulah malaikat datang. Itu yang ramai tunggu kubur. Tak balik-balik tunggu. Tiba kali malaikat pun tak balik lagi dong. Apa maksud 7 tu? Ada kebenarannya. Maksudnya ialah mungkinlah orang datang mandikan kita, balik. Orang datang semayangkan kita, balik. Orang bumikan kita, lepas bumikan balik. Tunggulah tak tu beberapa minggu pun malaikat datang kerja dia. Kata Nabi, orang yang berada di alam barzakh nanti.
Tak kisahlah sama ada dia tu mati, sama ada dia mati terbakar, hancur semua, ataupun dia mati dalam mulut harimau. Walau dia tak dikuburkan, tapi tetap bertemu di alam barzakh. Dia akan dengar. Kalau orang yang dibumikan pula dalam kubur tu ke alam barzakh, dia boleh dengar tapak kaki orang. Dia boleh dengar, tuan. Dia boleh dengar. Malah jangan kata dia boleh dengar, sebelum dia di bumi lagi, waktu dia dimandikan tu lagi, roh dia diangkat, dipegang sekejap untuk dia tengok jasad dia yang sedang dimandikan. Maknanya kita nanti boleh tengok siapa yang mandikan kita. Kita boleh tengok siapa yang mandikan jenazah kita, siapa yang kapankan kita, kita boleh tengok balik. Kita boleh tengok. Sepanjang hidup saya, tuan-tuan, saya kira tak ada satu peristiwa lah yang paling menyayat dalam hidup saya, melainkan saya kehilangan orang tersayang lah, iaitu Allah yarham ayah saya lah. Ayah saya masa dia meninggal, alhamdulillah saya berada di sisi. Sempatlah saya ada di sisi tu, waktu dia sakit tu saya ada di sisi. Waktu dia meninggal tu kurang lebih 6:20 minit pagi dia meninggal. Time tu last, akhir sekali saya baca ayat Quran surah Ar-Ra'd tu. Tak sempat habis, separuh ayat saya baca. Mak saya pun masa tu kami bergiling. Mak saya sembahyang subuh. Lepas main subuh, mak saya datang. Mak, ayah tak ada. Kami menangis, kami dulu anak kami kan, dah tak ada ayah. Cumanya ayah saya tu dibawa balik ke rumah, dia ke hospital, bawa balik ke rumah. Saya ingat lagi, saya berpakat kami lah, bagi tahu abang, abang ipar saya semua, tak saya bongsu. Jadi abang-abang semua. Saya kata abang jom kita mandikan jenazah ayah, jom kita mandikan ayah. Saya tak tahu lah tuan-tuan nak cakap macam mana. Rupa-rupanya dalam hati ni, kalau anak yang mandikan jenazah kita, ya Allah, beruntunglah mak ayah tu. Saya pun amat berharap agar anak-anak saya nanti dapat mandikan jenazah saya. Saya amat bercita-cita agar anak sendiri yang mandikan kita. Tuan-tuan tak seronok kalau anak sendiri yang mandikan kita. Bayangkan tuan-tuan, saya tentu bila saya mandikan jenazah ayah tu, baru rasa dalam hati, baru rasa ni nikmat kita sendiri dapat mandikan ayah. Orang-orang kampung ramai ada sekeliling, tapi mereka tunggu saja apa kami yang tak tolong, baru dia tolong. Selebihnya kami anak-anak, kita boleh bayang tak, di saat kalau seorang ayah meninggal, anak-anak semua menjadikan peha-peha masing-masing sebagai pelantar, sebagai lapik untuk mandikan ayah masing-masing. Allah, seronoknya masa kami kecil-kecil dulu, ayah yang mandikan kami, ayah yang mengajar kami erti kesucian, erti kebersihan. Waktu ayah dah tak ada ni, kami pula lah mandikan ayah pula. Kami yang mandikan ayah. Tuan-tuan tahu, saya pula mandikan ayah saya. Waktu saya mandikan ayah saya tu, saya ingat lagi sampai dekat tangan tu ada sikit parut. Dekat jari ayah saya tu ada peristiwa lah. Ada peristiwa antara saya dengan dia saja yang ingat. Tengok apa parut tu tuan, oh saya tak boleh tahan. Jubah ni ayah saya punya. Ni jubah yang saya pakai di malam ni. Ni ayah saya badan lagi kurang saya saja. Saya ni dalam hati saya, mana-mana saya pergi pun saya akan bawa cerita pasal ayah saya. Pasal saya berbangga dapat ayah macam tu. Dia didik saya dengan sepenuh hati, sampai saya dapat rasa kasih sayang, pengorbanan yang saya dapat rasa. Tanda seorang bapa dan ibu yang hebat, dia boleh buat satu benda sampai anak terasa kasih sayang tu dia dapat rasa. Sampai hari ini tuan-tuan, mana-mana saya bawa ayah saya, bukan ustaz, tapi sekurang-kurangnya saya bawa sebagai bahan ni, sebagai pakaian untuk ceramah. Mudah-mudahan dapatlah ayah saya saham di sana. Mandikan jenazah ayah, tuan-tuan boleh bayang, saya gosok tangan ayah kan, tengok kenangan parut tu, nitih mata saya ingat ayah ni. Sampailah kafankan semua, sampai ke bumi kan, sampai ke bumi habis. Waktu kemumikan turun dalam liang lahat, rasai inilah pembaringan ayahku nanti. Inilah bilik yang mudah-mudahan ya Allah jadikanlah ini sebagai satu bilik daripada bilik-bilik syurga nanti ya Allah. Yang mana ayahku akan bersemadi dengan tenang di sini. Kan, sembahyang kan saya sendiri dari imam pada solat jenazah ayah saya.
Tuan, saya tak nak bayang lah. Selama ni saya semayangkan jenazah orang lain. Hari ini jenazah yang berada di depan saya ni adalah jenazah yang menantang saya, yang mengazankan ke telinga saya waktu saya lahir, yang memperkenalkan saya siapa Rasulullah, memperkenalkan saya Allah, memperkenalkan saya Islam, yang mengajarkan saya tentang Islam, yang bersungguh, yang paling sangat-sangat bersungguh-sungguh nakkan saya masuk sekolah agama dulu. Saya dulu dapat 2 tawaran, satu sekolah yang kita panggil apa ni, sekolah yang lain lah, satu lagi sekolah agama. Adik-adik yang lain ada yang kata tak payahlah, kalau masuk sekolah agama nanti nak jadi ustaz saja, takkan nak jadi tok imam, takkan nak jadi apa di bilal, takkan nak jadi kursi ahli, semua tak ada standard dia punya kerja kan. Ayah saya tetap berkeras, dia nak. Ayah saya punya jawapan senang saja, jawapan seorang polis yang tidak ada background agama yang kuat. Apa jawapan dia? Tengok, dia kata apa? Walaupun dia masuk sekolah agama, yang penting agama yang akan selamatkan dia. Seorang ayah, ibu kena ada prinsip ni. Kena ada prinsip ni. Agama lah yang akan menyelamatkan masa depan anak-anak, bukan harta. Agama yang akan selamatkan masa depan anak-anak kita. Hantarlah ke sekolah agama sekalipun. Yang penting agama tu dulu. Lepas tu dia nak jadi tukang gunting rambut ke, lepas tu dia nak jadi pengetua ke, dia nak jadi ustaz ke, profesor ke, doktor ke, saintis ke, terpulang. Asasnya agama. Baru saya tahu tuan-tuan. Sampailah saya semayangkan jenazah yang habis kakak tu, dalam hati saya mudah-mudahan Allah Ta'ala terima jenazah yang saya dengan keredaan dia. Pernah saya jadi imam pada satu jenazah, tuan-tuan, dulu pernah. Jenazah yang ada di hadapan saya waktu itu adalah jenazah seorang makcik tua. Masa saya semayangkan jenazah, dia tengah-tengah saya semayangkan tu, tengah-tengah semayangkan tu, saya dengar ada orang gelak, ada orang ketawa gelak yang amat sangat kat luar sana. Dalam hati saya ni, ya Allah, tak hormat sungguh lah orang yang dalam ni tengah semayang. Hormatlah. Sedangkan Nabi SAW, orang Yahudi meninggal, diusung, dibawa, lalu depan Nabi bangun. Nabi bangun. Sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, dia bukan orang Islam. Kata Nabi, bukankah dia manusia yang patut dihormati? Tengok tuan-tuan, sampai mati pun kena hormat. Apatah lagi ini orang Islam sama Islam. Gelak kat luar, saya dalam hati saya panas tu. Saya rasa saya nak marah. Sebab ini orang tak hormat majlis. Habis semayang, saya keluar, saya dengan niat saya nak tegur lah orang ni. Saya nak tegur cara baik lah. Saya tu tak sempat. Saya sampai pintu keluar tu ada orang tahan. Dia kata, ustaz nanti dulu. Ustaz nak pergi mana? Saya kata saya nak tegur dia gelak tadi tu. Orang yang gelak tu, ni yang tahan saya, dia kata, ustaz jangan cakap ustaz. Kami semua, kita semua dengar. Yang gelak tadi tu kita semua dengar. Ustaz tak payah ambil hati lah. Itu semua anak-anak si mati. Itu semua anak-anak si mati. Ustaz tak payah sedih sangatlah. Semua anak-anak si mati, Ustaz. Anak-anak makcik tu pun tak rasa sedih. Tak rasa sedih. Seronok lagi. Itu pun tak balik semua tu, adik-adik tu tak balik semua. Abang sulung dia orang telefon kami semalam. Dia kata, ustaz, mak kami dah mati. Boleh tak tolong uruskan? Itu orang semua tak tahu apa nak buat. Tapi tak apa, saya memang tak boleh balik. Saya memang banyak kerja. So saya akan hantar wakil lah, adik-adik saya nanti ada di kampung nanti. Okay, ustaz cakap lah berapa nak kena bayar, saya transfer. Ustaz bagi nombor akaun kan. Mak saya dah mati dah lama, dia dah sakit dah lama. Kita orang pun dah tak tahu dah nak hantar pergi rumah mana, kita tak tahu lah. Ustaz kan? Okey. Ustaz yang dapat amanah, dapat tanggungjawab tu menangis tuan-tuan. Sedih dapat anak macam tu. Anak yang bukan calon-calon tu tahu. Itu semua kerja hebat-hebat. Tapi bila tak ada agama, ingat, bila anak dia tak ada agama dalam diri, tuan-tuan jangan pelik, dia abaikan kita satu hari nanti. Tuan-tuan cuba tengok, anak-anak yang ada agama dalam hati, dia akan jaga kita sungguh-sungguh. Pasal dia tahu itu perintah agama. Itu sebab saya kalau dijemput ke majlis tahlil kan, ada orang tua rumah ada minta, ustaz tolong buat tahlil sikit, insyaAllah boleh. Saya pun ila hadratul Nabi Mustafa Muhammad semua lah, sampai la ilaha illallah la ilaha illallah semua, okey, sampai doa. Bila doa saya berhenti sekejap, saya akan cakap maaf tuan rumah, siapa tuan rumah?
Semua senyap, yang ada dalam majlis itu semua senyap. Kenapa Ustaz? Taklah saya nak tanya mana satu tuan rumah. Tuan rumah tak ada, tuan rumah tengah diurus nasi tambah, tengah diurus lauk. Tak apa, panggil dia sekejap boleh? Boleh Ustaz. Dia pun panggil. Dia pun datang dengan t-shirtnya, dengan pakai memang tak nampak lah daripada tengah semayang tak ada. Dia kata, Ustaz, kenapa Ustaz? Macam ni, saya nak minta tolong. Saya dah buat tahlil tadi semua dah. Minta tolong bacakan doa boleh? Anak kan? Saya anak. Tolong baca doa boleh? Ustaz baca lah. Kita panggil Ustaz tu untuk Ustaz doa. Macam ni, saya jalan kita. Kalau anak baca, kalau saya sendiri, saya bukan anak kepada ibu ni. Kalau saya baca, belum tentu sampai. Sebab saya bukan anak. Tapi kalau anak yang baca, confirm sampai. Hadis sahih Nabi sendiri sebut, waladun salihun yad'u lahu. Doa daripada anak sendiri, anak yang soleh. Tolong baca boleh? Doa pada anak tu sampai tak mak? Saya tak hafal lah. Tak apalah kalau tak hafal, bacalah doa bahasa Melayu pun tak apa. Tak benar. Kita bagi buku lagi kadang, buku doa. Allah, Ustaz, saya jauhi tak benar lah. Tak ada lah, betul, saya saja nak beritahu je lah masyarakat kita. Kenapa tak begitu imam baca? Bukan salah imam tu, baguslah panggil orang-orang soleh, baguslah. Tapi bukankah afdal anak sendiri yang baca? Sebab itu saya dah lama tak dipanggil ke majlis tahlil. Itu yang dirahmati Allah. Sebab itu dia tahu dah panggil Ustaz Ilan ni tolak anak satu. Itu yang dirahmati Allah. Sebab itu ingatlah, bila kita masing-masing semua dimasukkan ke dalam yang lahat, selain daripada kita dengar tapak ketiuhan semua, masing-masing nanti diceritakan, dikhabarkan bahawa ada di kalangan kita ni kan, bila kita masukkan saja dalam keadaan ada orang yang Allah Ta'ala sempitkan kubur dia. Sempitkan kubur dia ni memang sampai bertemu rusang ni, nanti punya tulang rusuk tu sampai berselisih satu sama lain. Tapi kalau orang beriman pun, kalau masuk dalam yang lahat sekalipun, dia akan terasa sempit. Sempit tak? Sempit dia akan terasa. Orang beriman Ustaz takkan sempit. Sempit dia akan terasa. Tapi sempit orang beriman seperti sedang didakap oleh ibu kepada seorang bayi. Bayi walaupun dia didakap oleh mak dia kan sempit, katil punya luas, nak juga dalam dakapan mak yang sempit tu. Kenapa? Sebab tenang, boleh lena. Orang beriman dalam dakapan ibu, begitulah dia dalam dakapan kubur, seolah-olah dalam dakapan rahmat Allah. Kalau orang kafir meninggal dunia, dia akan dipamerkan, dipaparkan di hadapan dia, tempat dia dalam neraka. Disebutkan kalau Fir'aun dan kuncu-kuncu dia kan berada di dalam apa ni, kerongkong burung berwarna hitam. Burung tersebut terbang masuk ke dalam neraka, tunjukkan kat dia, ini tempat dia, ini tempat dalam neraka. Tapi kalau orang beriman, tuan-tuan tahu apa jadi? Ini tuan-tuan masing-masing kita nak kena ingatlah. Hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, dengar ya, orang yang meninggal dunia yang dia itu orang yang beriman, sewaktu dia berada di alam barzakh nanti, Allah Ta'ala akan menampakkan juga kepada dia amalan-amalan orang-orang yang hidup terhadap dia. Tuan-tuan nanti bila meninggal dalam yang lahat, dalam kubur nanti di alam barzakh, Allah Ta'ala akan tunjukkan juga pada tuan-tuan apa yang anak-anak tuan-tuan buat yang masih hidup. Baru semalam hubungikan ayah, malam ni karaoke dah. Ayah nampak, mak nampak, ayah nampak, tuan-tuan, mak nampak ni semua. Ketika mana dalam alam barzakh juga diperlihatkan, kalau anak tu masa dia hidup buat jahat, penghuni apa tu ataupun manusia yang berada di alam barzakh tu akan kata, ya Allah, panjangkanlah umur dia, semoga dia bertaubat sebelum sempat dia meninggal dunia. Sempatkanlah dia bertaubat ya Allah.
Penghuni kubur tu sendiri minta pada Allah Ta'ala, ampunkanlah dia, tolonglah ya Allah, bagi masa kepada dia supaya dia sempat bertaubat. Oh tuan-tuan. Tapi kalau dia tu sendiri, anak-anak tu sendiri dalam keadaan yang baik-baik orangnya, satu ketika dalam hadis qudsi Nabi Muhammad SAW menceritakan di dalam syurga, yang mana penghuni syurga tu orang-orang sembilan baru ni, amin. Orang-orang syurga waktu dalam syurga tu nanti, ada di kalangan ahli syurga waktu tu yang Allah Ta'ala angkat darjat dia. Baik, dia dah dalam syurga, dia dah masuk syurga dah, Allah angkat darjat dia. Dia tu sendiri macam tak percaya, macam seolah-olah macam mana dia boleh Allah Ta'ala naikkan darjat dia. Kalau macam kita naik kapal terbang daripada ekonomi kelas naik ke business class, daripada business class mungkin terus masuk kokpit kot, atau orang-orang dia makin naik dah kan. Ni nikmat syurga ni, Allah Ta'ala angkat darjat dia. Dah dalam syurga Allah angkat lagi. Dia pun tanya, wahai Allah, wahai Tuhanku, daripada mana aku dapat kelebihan ni? Pasal kalau nak dikira kan amalan dia hidup di dunia tak adalah banyak sangat. Dapat syurga ni pun alhamdulillah dah. Naik darjat pula tu. Apa Allah Ta'ala sebut kepada dia? Kamu ni dinaikkan darjat kerana istighfar dari anakmu. Darjat kamu ni diangkat kerana istighfar daripada anakmu. Apa maksud istighfar? Mohon ampun. Anak kita bila diminta ampun pada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah Ta'ala angkat darjat mak bapak kita yang berada dalam nikmat syurga. Allah angkat. Ya Allah, tuan-tuan, seronoknya lah. Beruntunglah orang-orang yang ada anak-anak yang soleh. Tuan-tuan, agak-agak kita boleh jamin tak anak-anak yang ada dalam majlis kita ini atau yang ada di rumah mampu untuk uruskan jenazah kita, mampu untuk mendoakan kita. Kita tak harap lain dah doa daripada orang-orang yang soleh yang masih hidup pula yang kita harap. Anak kita sekujur badan berselimut putih, rebah bersemadi sendiri, mengharap kasih anak dan istri, apa mungkin pahala dikirim. Tak ada apa yang kita harap melainkan dalam kubur tu nanti doa daripada anak-anak yang soleh. Malah tuan-tuan, orang yang berada di alam barzakh tu nanti, di alam kubur tu nanti, dia rasa bangga, dia rasa seronok pula dikhabarkan roh-roh yang lain dalam keadaan berterbangan seperti bunyi lebah. Ada di kalangan mereka berkata, rehatlah, ni bagilah peluang dia untuk berehat. Siapa tu? Ni kita yang baru masuk ni, kita yang baru jadi tetamu Allah, tetamu barzakh ni. Kita ni kata-kata orang-orang yang roh-roh yang dah lebih awam ni kan dulu kata, biarkanlah dia berehat. Penat, letih, sakaratul maut masih terasa lagi tu. Tetapi kata kita waktu itu, apa kata kita? Aku berasa bahagia kerana kain kapan yang dipakaikan ini adalah kain kapan yang dipakaikan oleh anakku sendiri. Tuan-tuan tahu tak? Orang yang dapat anak yang baik, dia bangga sampai dalam barzakh tau. Kita ni kan, kita hari ni kalau macam orang tanya anak dapat nombor berapa, dapat result berapa A, kita kalau anak bagus, kita akan rasa bangga. Kita bangga lah, walau kita tak sekolah tinggi, walau kita pelajaran tak hebat. Tapi kalau orang tanya, kita akan rasa bangga. Kita akan rasa macam satu, anak aku anak paling bagus, anak aku paling pandai. Walau kita ni mungkin orang-orang kerja kampung saja, tapi anak yang tentu boleh bayang tak, penghuni barzakh nanti akan berbangga dengan kapan yang dipakaikan oleh anak dia sendiri. Dia rasa dia bangga, dia seronok, dia bersyukur, dia bahagia dengan kapan yang dipakaikan oleh anak dia sendiri. Allah, saya tak boleh bayang betapa bahagianya orang-orang yang ada anak macam tu. Sebab itu arwah ayah saya dulu, saya ingat lagi, saya ni dulu tuan-tuan di sekolah, saya adalah antara pelajar pandai di sekolah. Kenapa pandai? Dalam kelas saya ada 40 orang, saya dapat nombor 36.
Jadi saya pandai daripada 4 orang. Tapi di saat tu tuan-tuan, ayah saya ni seorang polis kan, kadang-kadang dalam tugas tu dia sempat beritahu bos dia nak keluar sekejap, nak ni saya report kad anak dia ni, saya. Dia datang sekolah dalam keadaan, ya Allah, gaya jalan macam anak tu nombor 1. Senyum, lepas bias macam, ya Allah, relax saja. Siap-siap kalau orang tanya apa tuan anak bapak 36 dia beritahu. Saya dalam hati tak payahlah beritahu. Kalau 3 ke 6 kau beritahu lah. 36 tak payah beritahu lah, diam-diam buka lah. Tapi bapak saya ni, dia jiwa dia besar lah. Saya tahu bapak saya dia prinsip tu apa saya tahu. Dia jiwa dia besar. Sebab pada bapak saya, anak dapat nombor berapa itu tak perlu malu. Syarat dia belajar, dia pergi sekolah, dia sungguh-sungguh. Dapat nombor apa, dapat macam mana? Tak payah malu. Yang patut malu, anak tak semayang. Anak pandai mencarut, kecil-kecil pandai mencarut, pandai maki orang, pandai menipu. Yang tu patut malu. Anak tak semayang, yang tu patut malu. Pasal malaikat bukan nak tanya pasal kita rizal berapa ini. Inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihi as-shalah. Amalan yang pertama yang akan ditanya malaikat nanti di akhirat nanti, mula-mula yang akan ditanya semayang, bukan berapa ini. Anak yang jaga semayang bersungguh dalam hidup cuma dalam hidup dia, tuan-tuan. Sebab itu saya jawab, tuan-tuan, kita yang bakal-bakal jenazah ini semua, ambillah satu pendekatan dalam hidup kita. Kita nak supaya kematian kita kematian yang mulia. Antaranya juga ialah orang yang mati dalam keadaan yang mulia ini, orang yang sembahyangkannya juga ramai. Kan? Kalau tengok apa yang disebut Ibnu Abbas, ramai itu 40 orang. Sayyidatina Aisyah kata ramai yang sembahyangkan kita tu 100 orang. Wallahu a'lam. Yang penting ramai orang sembahyangkan kita. Kita nak tak ramai orang sembahyangkan kita. Janganlah ramai. Yang ramai itu pula semuanya orang-orang soleh-soleh belaka. Kita cuba tengok dekat Malaysia kita ni, orang-orang baik-baik, orang-orang soleh yang meninggal. Ya Allah, jam. Jangan kata semayangkan dia, dapat pegang sentuh sikit. Waktu orang usung dia ke liang lahat, kau dapat pegang sentuh sekejap menjadilah. Pegang dia kerana sekejap nak pegang sikit tu tak apa lah. Kenapa itu kalau orang soleh ni tu ramai lah orang sayang kat dia. Jadilah orang yang soleh. Karena bila orang soleh ni tuan-tuan, orang-orang baik akan sayang kepada dia. Sampai dia nak meninggal pun, orang tu yang datang. Jam dekat airport, semua pakai nak ke sana, nak semayangkan jenazah dia. Semata-mata nak semayangkan dia saja. Allah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, bila orang soleh meninggal, yang datang pun semayangkan dia. Pasal apa orang baik yang datang semayangkan dia? Pasal masa hidup dia berkawan dengan orang soleh. Itu sebab bila dia mati, orang-orang soleh itu yang datang. Sekarang siapa kawan kita? Guru WhatsApp kita ada orang soleh. Bukan nama saja soleh, perangai itu soleh. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ayat 119 kan, Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan kumpulan orang-orang yang benar. Maknanya Allah suruh kita join grup orang baik-baik. Sebab nanti bila kita mati, orang baik-baik tu yang semayangkan kita. Selalu semayang jemaah di masjid, berkawan dengan orang baik-baik. Bila kita dah tak ada nanti, orang rasa kan ada manusia, jenis dia apa? Kan ada 2 jenis kan. Satu dipanggil manusia wajib, satu lagi manusia haram. Manusia wajib sifat dia apa? Adanya menyenangkan, perginya menyedihkan. Ada tak orang macam tu di kalangan kita? Betul tahu tak? Masa dia ada orang sayang kat dia, masa dia orang baik, tak berkira, jenis suka tolong orang. Kalau dalam kumpulan tu dia orang yang bagi idea baik-baik, tak, dia berkawan senang sangat pun. Sibuk nak bagi ni, ada saja sumbangan yang dia nak bagi, ada saja. Tak padan dengan hidup susah, dia nak tolong orang juga ni. Sebab itu kita orang macam ni,
sebelum dia meninggal nanti orang dah risau dah. Ya Allah, janganlah kau ambil nyawa orang macam ni. Baik orang macam ni. Ada tak orang macam tu di kalangan kita? Ada. Kita harap sangat, ya Allah jangan ambil nyawa dia lagi. Kadang-kadang kita dengar dia baru masuk IJN pun kita dah risau dah. Orang alim, orang baik, ya Allah jangan ambil nyawa dia lagi. Masa kita dah makin kurang, orang baik-baik ni, ya Allah. Itu manusia wajib. Adanya menyenangkan, perginya menyedihkan. Orang baik tuan-tuan, kalau dia meninggal, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan orang cakap pasal dia. Sampai ada orang tak boleh cakap pasal dia. Sebab kau cakap pasal dia. Terlalu baik orang macam tu. Bukankah orang tu kita nak dah kita jadi orang macam tu? Kita orang dia. Amin. Satu lagi, manusia haram. Manusia haram. Manusia haram adanya menyusahkan, perginya didoakan. Ada dia buat susah orang kampung tu. Dia yang menyusahkan orang tu. Pening. Nak laga-lagakan orang, nak bagi orang bergaduh, nak bagi orang berpecah belah dia. Sumbangan tak ada. Cakap belakang. Tutup belakang. Hina tutup orang. Orang buat program ni. Apa sudah apa menghabiskan duit semua. Tak makan dia tu. Orang macam ni kan, bukanlah kata doa. Kalau boleh dia tak ada pun kita okey. Kan? Jangan kata okey, dia jatuh ni dia demam saja. Ramai orang cakap, cuba cek nadi dia, meninggal tu. Punya orang tak suka orang macam ni. Tak minat. Jahat sangat. Bila orang meninggal? Jahat sangat orang macam ni. Mungkin dia ada di kalangan keluarga, mungkin dia ada di kalangan masyarakat kita, mungkin di kalangan jiran kita. Janganlah ada manusia macam ni. Adanya menyusahkan, perginya didoakan. Jadilah manusia wajib. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bagi manfaat pada orang lain. Ada seorang muslimat dulu. Saya ceramah dekat Kelana Jaya. Dulu-dulu dah kuliah muslimat bulanan. Sekarang saya tak dapat nak komit dah masa tu. Dulu saya ingat lagi. Masa saya ceramah tu, saya bagi kuliah, tepi saya ada aircon. Nama dia ada aircon, panas, peluh. Jadi saya pun tengok aircon, tengok tu sambil berpeluh. Ada seorang makcik tu tegur, "Ustaz, panas ke?" Biasalah, orang kita kan suka tegur benda yang dah memang nampak. Dah basah baju dah lagi dia nak tanya. Macam orang kita lah kan, tunggu dekat bus stop, tunggu bus dekat lori. Aduh, kena jawab kan. Ustaz, panas ke? Salji. Panas Ustaz, saya pun tak ada ni. Saya kata, panas juga sikit. Aircon ni tak hidup, tak function ke apa pun. Angin rasa kan, kita kan kalau aircon rosak kan angin rasa. Sejuk tu tak ada. Dia punya AC tu ada problem, kalau Allah alam. Jadi saya pun jadi agak betul tak tahu Ustaz, nanti kita betulkan. Jangan soal. Nanti kita betulkan, hal itu tak betul lah. Next time saya datang, okey, sejuk lah. Jadi ada seorang muslimat juga kata, "Ustaz okey kan?" Alhamdulillah, terima kasih. Siapa repair ni? Kata saya Ustaz, saya. Terima kasih Kak. Kalau Ustaz, saya nak bagi Ustaz sejuk, nanti kubur saya sejuk. Jadi kami pun gelak-gelak macam tu lah. Maknanya baguslah apa ni tengok orang beriman kan, sikit-sikit pasal mati, pasal kubur, pasal syurga, mainan mulut dia benda tu lah. Jadi kami pun gelak-gelak, tak rasa apa lagi. Kan bulanan lepas tu datang pula. Datang tu saya mengajar macam biasa lah. Habis saya ceramah tu datang seorang budak perempuan tu datang, dia kata, "Assalamualaikum Ustaz." Ustaz, saya nak sampaikan hajat je lah. Ustaz ingat ada seorang makcik tu suka berubah pun Ustaz. Dia duduk depan sekali, suka ketawa pun Ustaz tu. Yang mana sebut-sebut tu baru saya teringat. Makcik yang ni cerita pasal aircon tu. Mak saya lah tu Ustaz, mak saya dah meninggal Ustaz. Dah meninggal. Jadi saya nak minta sampai hajat, doakan mak saya lah. Sebab mak saya pun besar. Mak meninggal nanti, tolong sampaikan salam pada Ustaz-Ustaz. Tolong Ustaz doakan mak. Saya tak ingat yang tu sangat. Yang saya paling ingat pada dia, dia kata apa dulu? Saya nak bagi Ustaz sejuk, supaya kubur saya sejuk. Terlintas di hati saya apa dia kata dulu? Mudah-mudahan kubur dia sejuk. Asbab daripada menyejukkan orang, buat baik dengan orang, beramal soleh untuk orang lain.
Marilah tuan-tuan kita ambil iktibar, malam pertama di alam kubur akan menjadi milik sesiapa sahaja. Mungkin selepas ini, mungkin malam itu, malam esok, mungkin malam lusa akan menjadi malam pertama kita di alam kubur. Malam ini makanan kita mungkin makanan daripada nasi, mungkin makanan daripada makanan dunia. Tetapi kalau malam esok, malam pertama kita di alam kubur atau di alam barzakh, makanan kita bukan lagi makanan atas, kita menjadi makanan makhluk lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna min ibadikas shalihin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minal mu'minin waj'alna minal muhsinin waj'alna minan najihin fid dunya wa fil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, bantulah kami agar kami sentiasa ingat kepadamu ya Allah. Bantulah kami ya Allah agar kami sentiasa mengingati mati ya Allah. Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang-orang yang sentiasa bertaubat kepadamu dan orang-orang yang sentiasa mempersiapkan amalan soleh sebelum kami menghadapmu ya Allah. Ya Allah, Kau kurniakanlah ada di kalangan anak-anak kami yang akan menjadi imam kepada solat jenazah kami nanti. Kau kurniakanlah di kalangan anak-anak kami ada di kalangan mereka yang akan mendoakan kami ketika mana kami berada di alam barzakh nanti. Ya Allah, Kau jadikanlah segala amalan kami, sedekah kami, wakaf kami, segala amal soleh kami akan menjadi peneman kami dikala kami berada di alam barzakh. Dikala kami sunyi, jadikan amalan kami sebagai peneman kami yang akan menghiburkan kami ketika mana kami berada di alam barzakh nanti. Ketika mana kami hidup, yang menjadi penghibur kami adalah anak-anak, yang menjadi penghibur kami adalah hiburan-hiburan dunia. Tetapi yang akan menghiburkan kami di dalam alam barzakh nanti adalah amalan soleh kami. Yang akan menghiburkan kami adalah doa daripada anak-anak kami yang soleh, yang sentiasa ingat kepada kami. Yang akan menghiburkan kami adalah sedekah amal jariah dan solat sunat yang kami lakukan, adalah daripada kalangan solat-solat malam yang kami laksanakan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, sempatkanlah kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini ya Allah. Sempatkanlah kami agar kami bertemu dengan Ramadan al-Mubarak yang mulia ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kalau sekiranya Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kami, sempatkanlah kami bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Sempatkanlah kami untuk jadikan orang yang khatam Al-Quran pada tahun ini. Jadikan kami di kalangan orang-orang yang dapat melakukan ataupun menghidupkan 10 malam terakhir nanti ya Allah. Jadikan kami di kalangan orang-orang yang banyak bersedekah, di kalangan orang-orang yang sentiasa memanfaatkan puasa kami, bukan semata-mata puasa orang biasa ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan sekalian,